الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua kakak, datin, datin-datin yang ada, puan-puan kat sini, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Tentang kepentingan ilmu tu tak payah sebut dah. Sebab nampak akak-akak makcik-makcik semua pun dah bersemangat. Masya Allah ada setiap hari lagi. 7:30 pagi setiap hari. Itu dah menandakan yang kita ni, itu tanda baik lah. Allah Subhanahu Wa Taala pilih untuk memberikan ilmunya. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran pun, wa hikmah faqad utiya khairan katsira. Sesiapa yang diberikan hikmah, maknanya ilmu pengetahuan, maka dia telah diberikan khairan katsira, kebaikan yang banyak. Jadi usaha kita tu sebenarnya jalan untuk menuju ke syurga. Jalan paling laju ataupun paling selamat dan paling pasti untuk menuju ke syurga adalah ilmu sebenarnya. Kita duk sangka amalan baik lain kan. Sebenarnya mencari ilmu, kerana tanpa ilmu belum tentu lagi jalan kita tu tepat, amalan kita tu tepat. Nabi Muhammad SAW sebut sebaik-baik kalimah adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencari dua perkara ini untuk menjadi panduan hidup kita, supaya sampai kita ke destinasi yang kita tuju. Dan langkahnya seperti yang cik-cik semua dah lakukan ni, iaitu mencari ilmu, ilmu yang tepatlah, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang sebetulnya pada zaman ni, zaman fitnah, banyak perkara yang bukan agama dianggap sebagai agama, tapi kita mencari daripada sumber. Alhamdulillah. Tajuk yang diberi sebenarnya iaitu tajuk wasiyah kan, ayat 180 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Asbab nuzul, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat ni? Seperti yang kita faham, kaum zaman jahiliyah Nabi diturunkan kepada kaum Arab, yang mana mereka ni dah ada sistem kehidupan mereka sendiri sebelum datangnya Islam. Sistem kehidupan mereka tu dikenali sebagai, yang kita panggillah sebagai kehidupan jahiliyah, masyarakat jahiliyah. Mereka mengikut pengamalan datuk nenek mereka berdasarkan kehendak mereka sendiri. Maknanya nafsu lah, berdasarkan nafsu dan persepakatan masyarakat Arab pada waktu tersebut. Jadi apabila agama Islam datang, banyak perkara yang agama Islam tak iktiraf. Tetapi pada waktu yang sama, hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak mengharamkan secara terus. Maknanya datang-datang Islam terus mengharamkan, tidak. Dia akan pergi secara berperingkat-peringkat, seperti pengharaman arak. Ada 3 peringkat ayat Quran turun. Peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga suruh tinggal terus. Jadi sama juga dalam sistem pewarisan, kaum Arab jahiliyah ni, mereka bila mana mati seseorang daripada mereka, pengamalan yang biasa mereka lakukan ialah yang kuat akan mewarisi, ataupun mereka wasiatkan terus harta mereka. Dalam kebanyakan keadaan diwasiatkan kepada anak-anak sahaja. Anak-anak pula mereka pilih anak-anak lelaki. Anak-anak perempuan mereka tak bagi harta pusaka. Kenapa? Kerana mereka kata anak-anak perempuan adalah bebanan kepada mereka. Kerana mereka ni terlibat dalam perang. Perang untuk menjaga kabilah, perang untuk tu, untuk ni kan. Mereka suka berperang untuk merampas harta. Kalau dia tengok kabilah ni lemah, kabilah ni tak ada golongan lelaki untuk membela, mereka akan perangi kabilah tersebut untuk rampas harta perang tu. Jadi, pada zaman tersebut, kaum lelaki adalah teramat diperlukan oleh masyarakat jahiliyah. Kerana kehidupan mereka yang penuh dengan perang ni, nak membela kabilah masing-masing, nak mengangkat diri masing-masing dan sebagainya. Pada waktu tersebut, pusaka adalah milik orang yang boleh menunggang kuda, boleh berperang, boleh membela, boleh membela orang perempuan, boleh membela anak-anak kecil. Jadi mereka hadkan pusaka agar boleh diberikan hanya kepada lelaki, kerana kaum lelaki ni yang boleh berperang, kaum lelaki lah yang boleh membela kabilah mereka jika diserang, macam tu. Jadi dahlah mereka berikan harta pusaka tu, wasiatkan harta pusaka tu kepada anak sahaja, dan mereka tak bagi kepada ibu ayah, tak bagi kepada adik-beradik yang lain, dan maknanya kaum kerabat yang lain diharamkan daripada harta pusaka, hanya diberikan kepada anak-anak, dan anak-anak hanya anak-anak lelaki, tanpa diberikan kepada anak perempuan. Oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala datangkan peringkat pertama
untuk menolak pengamalan jahiliyah ini, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan lil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Difardukan ke atas kamu, kutiba maknanya difardukan ke atas kamu, idza hadara ahadakumul maut. Sekiranya datang kepada kamu kematian, maknanya tak mati lagi. Idza hadara ni maksudnya, hadara tu maksud datang, kematian maksudnya sebab-sebab kematian. Maknanya asbab kematian tu dah ada, iaitu umur yang tua contohnya, penyakit yang teruk contohnya. Maka pada waktu tu di zaman tersebut wajib bagi dia untuk memberi wasiat. Allah sebut lil walidaini wal aqrabin, untuk ayah dan ibu, ibu bapa, dan juga kaum kerabat. Kenapa Allah tak sebut anak-anak kan? Tak pelik kan? Kenapa Allah tak sebut anak-anak? Sebut kaum kerabatnya. Allah sebut kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Kenapa? Ahli Tapi keluarga lah termasuk sekali. ahli keluarga termasuklah dalam kalangan kaum kerabat tu. Kenapa? Sedangkan faraid tak ada lagi waktu tu. Jadi kalau kita link balik dengan apa yang Ikhwan sebut tadi, iaitu pengamalan masyarakat jahiliyah, kita akan faham kenapa. Kerana mereka ni, walaupun Allah tak sebut, mereka memang akan berikan harta tu, confirm akan berikan harta kepada anak-anak sahaja. Jadi jelas kan kenapa Allah, ayat ni dia dikira sebagai ayat ahkam. Ayat, kalau permulaan kepada ayat-ayat hukum hakam yang Allah turunkan dalam surah Al-Baqarah. Biasa ayat hakam ni, dia hukum hakam syariat diturunkan di Madinah. Kerana di Mekah pada waktu tu Allah hanya tekankan kepada tauhid, isu akidah dan sebagainya. Ayat-ayat yang merujuk pada hukum hakam ni, dia datang lewat dan dia datang secara berperingkat-peringkat. Jadi yang ini adalah peringkat pertama. Allah tak sebut lagi pasal faraid. Jangan sentuh lagi pasal anak-anak. Allah Subhanahu Wa Taala tahu memang kamu akan berikan kepada anak-anak kamu, tetapi kamu kena ingat sebenarnya ada hak orang lain dalam harta pusaka tersebut, iaitu mak ayah dulu terlebih dahulu. Dia dalam faraid ni ada 6 orang. Ada 6 orang daripada kaum kerabat kita, ataupun 5. 5 ataupun 6 lah, boleh cakap. Nanti kita tengok kenapa 5, kenapa 6. Ada 5 orang ni, mereka pasti akan dapat harta faraid. Tidak akan terhijab, tidak akan tergugur. 5 orang. Yang pertama adalah anak lelaki dan anak perempuan. Jadi sebab itulah Allah tak sebut kepada mereka tadi tentang anak. Allah sebut dalam ayat 180 ni, hanya beri wasiat kepada ibu bapa dan kaum kerabat. Kerana mereka confirm akan bagi pada anak harta pusaka. Dan mereka lupakan mak ayah. Jadi Allah ingatkan, bagi wasiat kepada mak ayah kamu. Bagi wasiat kepada kaum kerabat kamu. Yang kedua adalah ibu dan bapa. Mereka tidak akan terhijab selama-lamanya dalam hukum faraid. Dan 2 yang terakhir, iaitu 5 dan 6 kan, ialah apa yang dekat, paling dekat dengan kita. Isteri atau suami. Isteri atau suami, betul. Isteri atau suami. Jadi mak ayah memang rapat dengan, tak boleh diputuskan. Kita dengan mak ayah kita tak boleh diputuskan. Kita dengan anak-anak kita pun tak boleh diputuskan. Dan kita dengan isteri kita, tanpa isteri tak ada anak kan. Sebab tu Allah sebut talian perkahwinan adalah mitsaqan ghalidha. Satu talian yang ghaliz, yang teguh, yang kuat talian tu. Kerana dengan pertalian tu kita boleh mewarisi antara satu sama lain. Maknanya pertalian suami isteri adalah pertalian yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi